kerana beri saya peluang untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan berkenaan dengan bajet ini. Terdapat beberapa isu yang ingin saya timbulkan untuk tujuan mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan dan beberapa isu berkenaan dengan isu-isu undang-undang yang perlu dijelaskan. Pertamanya, Tuan Speaker, kita sedia maklum bahawa baru-baru ini bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun memberi satu permohonan ataupun memberi satu pengumuman ataupun dengan izin tendered a public apology dengan izin berkenaan dengan kesnya yang kini sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Now, seperti mana yang Tuan Speaker sedia maklum, kes ini telah pun ditetapkan untuk keputusan besok di Mahkamah Tinggi bagi keputusan sama ada untuk memanggil untuk pembelaan atau tidak. Saya difahamkan bahawa kes ini merupakan ataupun pertuduhan-pertuduhan di dalam kes ini melibatkan 25 pertuduhan di mana 4 daripadanya adalah berkenaan dengan penyalahgunaan kuasa ataupun dengan izin abuse of power dan lagi 21 adalah berkenaan dengan pengubahan wang haram ataupun money laundering dengan izin. Sekiranya dan kita semua sedia maklum bahawa kes ini telah pun mula dibicarakan dalam lebih kurang tahun 2019, iaitu sudah 5 tahun sekarang. Perkara yang perlu kita tanya di sini, seperti mana yang kita tahu bahawa terdapat 50 saksi yang telah pun bagi keterangan di dalam kes pendakwaan dan ini merupakan dan ini saksi-saksi tersebut termasuk CEO 1MDB Syarul Azral Ibrahim Halmi, pegawai khas kepada Datuk Seri Najib terdahulu iaitu Amari Effendi Nazaruddin, juga Governor Bank Negara sebelum ini Zeti Akhtar Aziz. Kesemuanya telah pun memberi keterangan di dalam kes tersebut. Isu yang timbul antara lain di dalam kes tersebut yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Tinggi ini ataupun isu-isu, bukan satu saja isu, adalah sama ada tertuduh ataupun Datuk Seri Najib Tun Razak tersebut mempunyai pengetahuan berkenaan dengan wang yang telah pun masuk ke dalam akaunnya dan sebagainya, sama ada wang tersebut merupakan antara lain satu pendermaan daripada keluarga Saudi dan sama ada beliau tahu sama ada ini adalah wang 1MDB dan sebagainya. Jadi persoalan yang timbul Tuan Yang Dipertua adalah sama ada public apology tersebut yang baru-baru ni telah pun dibuat beberapa hari yang lalu. Adakah ini akan mengganggu proses keputusan ataupun proses mahkamah yang dijadualkan untuk memberi keputusan pada akhir kes pendakwaan besok? We have to remember, dengan izin Tuan Speaker, bahawa dalam kes ini sudah 5 tahun telah pun berlalu. 50 saksi telah pun memberi keterangan. Keterangan ataupun public apology ini mungkin ataupun terdapat kemungkinan besar akan tertakluk kepada prinsip sub judice, iaitu bahawa isu-isu yang perlu dibicarakan ini diputuskan oleh mahkamah. Kita semua tahu bahawa isu ataupun prinsip sub judice ini telah pun terpakai di Dewan Yang Mulia ini juga beberapa kali sebelum ini, di mana beberapa isu yang ditimbulkan oleh beberapa ahli-ahli Dewan Rakyat ini telah pun dilarang ditanya oleh kerana dilarang oleh prinsip sub judice tersebut. Jadi isu yang timbul di sini bukan saja isu prinsip sama ada sub judice tersebut telah pun dilanggari. Adakah komen-komen Datuk Seri Najib Tun Razak itu
terjumlah kepada penghinaan mahkamah ataupun contempt of court dengan izin. Saya selaku seorang peguam, Tuan Speaker, mengambil berat tentang perkara ini. Oleh kerana kita perlu menghormati proses mahkamah yang berlaku untuk kesemua kes, bukan saja kes-kes high profile tetapi kes-kes yang lain juga. Jadi sekiranya seorang itu memberi satu public comment dengan izin, Tuan Speaker, berkenaan dengan isu-isu yang perlu dibicarakan dan diputuskan oleh mahkamah, bukankah ini merupakan satu contempt of court? Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak itu telah pun melakukan satu perbuatan contempt of court? Ini perlu diperjelaskan. Dan sekiranya ya, adakah apa-apa tindakan akan diambil terhadap beliau? Kita semua tahu Tuan Speaker merupakan juga ada latar belakang undang-undang sebagai seorang PO dan sebagainya sebelum ini. Tuan Speaker sedia maklum, sedar bahawa sesuatu apologi ini, sekiranya kita melihat kepada merit apologi tersebut, ianya tidak relevan. Langsungnya tidak relevan kepada isu sabitan. To the issue of guilt dengan izin, Tuan Speaker. Ianya merupakan, sekiranya ada apa-apa relevance, ianya mungkin relevan kepada isu hukuman. Oleh kerana ini sekiranya didapati permohonan maaf ini adalah memang satu permohonan yang genuine, mungkin ianya boleh mempunyai relevan kepada hukuman. Jadi dalam pandangan saya, Tuan Speaker, tiada apa-apa alasan ataupun sebab untuk permohonan maaf itu diberi pada masa ini. Memandangkan kes ini telah pun bermula 5 tahun yang lalu, kenapakah permohonan maaf ini tidak diberi sebelum ini? Sekiranya memang ianya merupakan satu apologi yang genuine dengan izin Tuan Speaker. Dan ini membawa saya kepada isu yang keduanya, iaitu berkenaan dengan pengumuman